Hai, saya di sini. Okey, saya nak ulas sedikit mengenai projek Sejati Madani, yang mana projek ini adalah ilham daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana beliau telah memperuntukkan dana sebanyak 1 bilion ringgit untuk diberikan kepada kampung-kampung untuk mereka melakukan projek-projek yang berkaitan dengan pertanian, pelancongan, kesihatan, dan apa lagi ya. Adalah beberapa bidang lagi yang dibenarkan lah. Dan kita sedia maklum projek ini dikawal oleh ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri lah, di mana mereka adalah sebagai orang kata apa, badan pemantau, badan yang akan memberi kelulusan, di mana 1,000 ini akan diberikan kepada kampung-kampung, dan juga tak salah saya diberikan kepada pertubuhan komuniti. Di Felda juga diberi, kepada kampung orang asli juga diberi. Dan sekarang ini saya difahamkan dia akan juga diberi kepada pertubuhan-pertubuhan beliau. Jadi tidak pernah dalam sejarah pentadbiran kerajaan yang memberi begitu saja 100,000 kepada kampung untuk mereka melaksanakan projek pilihan mereka, dan hasil daripada projek itu juga boleh diberi orang kata apa, sumbangan kepada penduduk kampung. Hasil daripada keuntungan projek tersebut, bukan semualah. Maknanya sebahagiannya itu digunakan kembali untuk meneruskan projek itu ataupun sebagai pusingan modal. Yalah, saya melihat projek ini bagus dari segi dari segi visi dan misi projek tersebut, untuk memberi peluang untuk mereka menjalankan apa saja perniagaan bagi pihak kampung mereka, dan projek ini juga akan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, dan juga akan memberi kembali pulangan itu kepada penduduk kampung sekiranya mereka memerlukan apa saja bantuan, bantuan kenyamasan, bantuan persekolahan. Maknanya komuniti itu menggunakan dana ini menjalankan perniagaan, dan perniagaan itu mendapat untung itu disalurkan kembali kepada komuniti kampung tersebut. Namun begitu, apa yang saya nampak, saya lihat majoriti projek ini gagal tuan-tuan. Saya tak nak pergi jauh, saya ambil di negeri Kedah saja dan di negeri Perlis. Majoriti projek-projek ini gagal. Dan projek ini digunakan untuk buat one off sajalah. Projek seperti projek tanam cili, projek rock melon, di mana projek-projek ini telah mendapat orang kata apa, nasihat daripada syarikat-syarikat yang kononnya akan membeli segala hasil itu, tetapi apa yang saya nampak gagal, tuan-tuan, gagal. Dan saya melihat duit yang diberikan ini, Allahu Akbar, sepatutnya ia boleh digunakan oleh komuniti kampung yang sudah menjalankan perniagaan, dan projek mereka ini boleh dibesarkan, dan hasil daripada keuntungan itu diberi semula kepada penduduk-penduduk kampung, ataupun duit 100,000 itu boleh juga digunakan dalam projek-projek kecil untuk digunakan oleh penduduk kampung yang ingin berniaga. Tetapi ialah perkara ini macam pada peringkat awalnya memanglah mungkin terkejut pun kerana tidak pernah ada dalam sejarah lagi kampung mendapat 100,000 tanpa cagaran. Kalau nak pinjam 100,000 di bank pun tuan-tuan kena cagar macam-macam. Tapi apa yang saya nampak, kadang projek ini digunakan sebagai faraid. Maknanya projek tak jalan, duit dah mereka bedal. Jadi saya harap sangatlah SPRM kalau boleh lah kan, buat pemantauan dan juga kepada penduduk-penduduk kampung, sekiranya anda merasakan projek ini tidak memberi
kesan kepada komuniti kampung, anda juga boleh memberitahu saya. Boleh juga kita membuat database kampung-kampung mana yang mendapat 1,000 tetapi projeknya tidak berjaya ataupun tidak berjalan tetapi duit hilang entah ke mana. Cai betul tuan-tuan. Kita nak menega 100,000 pun kalau nak minta dekat MARA, dekat minta kat bank, macam-macam cagaran yang diminta. Tapi dalam projek Sejati Madani ini, dia bagi macam tu je. Ada satu projek tu di Kedah, tak salah saya di Sungai Petani, saya pernah pergi. Semua buat projek kemah tuan-tuan. Setiap kampung dah ada dah dibekalkan kemah. 100,000 itu ada juga ada syarikat yang memberi khidmat nasihat itu, ada juga yang dapat komisen. Isu ini telah dibangkitkan oleh Ketua Bahagian UMNO Kanga. Dia ada bangkitkan yang ada syarikat yang ada pun ejen-ejen yang mengenakan perkhidmatan 10% daripada 100,000 itu. Kalau dia dapat 100 kampung, berapa banyak dia dah bedai tuan-tuan. Tetapi tak tahulah adakah tindakan ini telah diambil serius oleh pihak ICU ataupun dalam pihak SPRM mengenai isu ini. Sekarang inilah kita tak nampak pun ada siasatan atau dakwaan terhadap projek-projek Sejati Madani yang telah diselewengkan. Saya pernah tengok ada satu kampung tu dia guna 100,000 untuk membekalkan telur ayam. Lain macam tuan-tuan. Projek ambil duit 100,000 bekal telur ayam. Projek kemah adalah 5 biji. Lepas tu dengan kelengkapan yang saya rasakan, ya betul 100,000. Anda ada 5-6 biji kemah, masa bila anda nak buat duit? Kan? Ini yang saya kata pihak ICU juga sebenarnya harus menwar-warkan berapa banyak projek yang berjaya sebagai boleh jadi sebagai mungkin diambil sebagai benchmark. Begitu juga dengan projek yang tidak berjaya. Kan? Yalah ada orang kata ini benda baru, gagal, ada penambahbaikan. Tetapi saya rasa geran-geran yang sebegini rupa bukan kali pertama. Semasa zaman BN juga ada geran-geran yang sebegini. Kan? Bukan takkan tak boleh buat tidak ada kajian yang tertentu kan. Ini dibiarkan ketua-ketua kampung nak ambil 100,000 hampa nak buat apa buatlah tanpa pemantauan. Ya, saya berani mengatakan yang projek Sejati Madani ini majoritinya gagal. Ada sahabat saya di Langkawi juga mengatakan banyak projek-projek Sejati Madani yang gagal, yang lingkup, riup begitu saja. Kerana ini adalah duit pembayar cukai. Niat Datuk Seri Ibrahim itu cukup hebat, cukup baik, tetapi pelaksanaannya itu tidak berjaya. Kerana tidak ada pemantauan daripada pihak ICU mungkin, ataupun tidak ada pemantauan daripada pihak-pihak yang berwajib. Kita bagi 100,000 dekat kampung, first time dapat duit begitu, kelam, tak tahu nak buat apa. Kadang nak guna duit Sejati Madani tetapi nak buat projek apa pun tak tahu. Saya dah pernah melihat di Pulau Pinang kalau tak salah saya ada buat satu kios kitar semula. Kadang saya tengok juga kan, kios ni takkan bernilai sampai 100,000 kan. Lepas tu apa yang dapat kepada komuniti tersebut? Adakah mereka mendapat tempias daripada projek ini? Kan? Kalau saya bagi contoh tuan-tuan di Penanti baru-baru ini. Adun dia mengatakan yang mencatu beras. Bagi saya kalau projek-projek Sejati Madani ini berjaya, saya rasa catuan beras tidak akan berlaku di setiap kampung seperti yang dikatakan oleh Adun Penaga tersebut. Ini yang saya kata, saya harap sangatlah pihak berkuasa ataupun pihak berwajib buat study semula. Keluarkan database daripada 1 bilion yang telah diberikan ini. Berapa banyak projek yang gagal, berapa banyak projek yang berjaya dan berapa banyak komuniti kampung yang mendapat manfaat daripada projek ini. 1 bilion tuan-tuan. 1 bilion kita duk kisah orang rasuah 100 juta, 200 juta, tetapi projek Sejati Madani ini 1 bilion. Berapa peratus yang berjaya? Berapa peratus yang lingkup? Itulah saya nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat saya yang melihat video ini. Kalau tuan-tuan ada info, boleh salurkan kepada saya.
projek kampung saya gagal. Jadi kita boleh buat satu database dan kita war-warkan kepada pihak berwajib, please do something. Ini duit pembayar cukai. Bukan duit dipetik begitu saja. Saya pasti tuan-tuan. Majority projek yang dibuat di bawah Sejati Madani ini gagal. Kalau ICU nak sanggah apa yang saya cakap, boleh keluar data. Keluarkan data yang tertentu dan boleh kita pergi tengok betul ke you cakap berjaya kan. Cai